Saya tak nak lari daripada tajuk. Saya nak bagi peluang kepada kawan-kawan juga untuk nak berbahas. Saya nak menumpukan perhatian Dewan ini kepada isu hasil negara dan juga pengstrukturan semula sistem percukaian yang dicadangkan oleh Perdana Menteri dalam bajet yang lepas, iaitu antara langkah-langkah yang dibuat oleh beliau adalah untuk memastikan bahawa lebih ramai lagi di kalangan rakyat kita membayar cukai. Sekarang ini baru 1.7 juta rakyat kita membayar cukai berbanding dengan 12 juta orang yang bekerja. Jadi ini juga menimbulkan satu perasaan tak puas hati di kalangan mereka yang tak bayar cukai, kerana orang bayar cukai inilah yang menanggung beban orang yang tak bayar cukai. Pada waktu yang sama juga langkah kerajaan untuk nak mengurangkan beban kos penghidupan kepada rakyat yang berpendapatan sederhana dan juga rendah harus diteruskan, kerana ini juga perlu untuk memastikan bahawa rakyat kita tidak turun daripada taraf penghidupan yang mereka alami sekarang ini. Jadi perlu ada satu perseimbangan antara hasil kerajaan dan juga dengan perbelanjaan yang diperlukan untuk membantu mereka yang kurang pendapatan ini. Jadi saya amat tertarik dengan cadangan Menteri Kewangan kita yang juga Perdana Menteri kita bahawa cukai GST, Goods and Services Tax ni akhirnya dilaksanakan. Kerana saya tertunggu-tunggu dari tahun 2005 dulu, waktu mula-mula saya menjadi wakil rakyat, perkara ini telah dicadangkan tapi ditangguhkan sampai tahun 2009 baru perkara ini dibentangkan dalam Parlimen. Itu pun kerana desakan dari pembangkang yang mengelirukan rakyat. Pelaksanaan GST ini telah ditangguhkan kepada tahun ini. Jadi saya mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Perdana Menteri kerana mengambil satu langkah yang begitu berani untuk melaksanakan cukai GST ini demi untuk kepentingan negara kita. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, pelaksanaan GST ini dilakukan dengan secara yang berperingkat-peringkat dan tidak akan membebankan rakyat. Langkah pertama ini oleh rakyat adalah untuk menggantikan sistem SST, Sales Tax ini, dengan sistem GST. Jadi satu cukai dimasukkan untuk memperkenalkan cukai yang baru. Langkah kedua yang akan diambil oleh kerajaan adalah untuk mengurangkan cukai pendapatan. Jadi maknanya lebih ramai lagi mereka yang dulu membayar cukai pendapatan akan dapat dilepaskan daripada cukai pendapatan tersebut. Ataupun dikurangkan belanja cukai pendapatan tersebut. Dari segi cukai korporat juga perlu ada penstrukturan semula cukai pendapatan korporat ni, kerana negara kita mengalami saingan daripada negara-negara lain di dunia yang sekarang ni mengamalkan kadar percukaian yang lebih rendah daripada negara kita. Jadi yang pentingnya sistem percukaian yang akan dikenalkan ini perlulah memberikan pendapatan lebih banyak kepada kerajaan dan memastikan juga bahawa kutipan cukai yang lebih adil dikenakan kepada semua rakyat. Nak bagi jalan ni, Muhammad. Ya. Terima kasih Yang Berhormat. Saya ada satu pertanyaan. Saya nak tahu apa pandangan Yang Berhormat. Golongan mana? Golongan yang berpendapatan rendah, golongan berpendapatan sederhana dan golongan berpendapatan tinggi. Siapa yang Yang Berhormat rasa yang akan paling terjejas daripada cukai GST ini? Yang jelas yang terjejas daripada pelaksanaan cukai GST ini adalah orang yang berpendapatan tinggi. Kerana siapa yang belanja lebih, dia bayar cukai lebih. Kalau tidak dulu, siapa yang jadi pembayar cukai, dia akan bayar cukai tanpa ada apa-apa sebab kenapa dia nak